Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau ad-din, muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi ataupun berhimpun semula pada malam ini. Setelah beberapa bulan kita bercuti dalam kuliah di surau dan masjid. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat kebaikan, manfaat, rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan kita menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Dan yang terakhir yang kita bincang sebelum PKP pada bulan Februari yang lepas ialah pada bab yang ke-9 pada muka surat 57, masih lagi di bawah tajuk mendurhakai kedua ibu bapa. Mendurhakai kedua ibu bapa. Bab yang ke-9 kita dah bincang sedikit sebelum daripada ini, dan kita akan sambung pada perenggan yang kedua pada muka surat 57. Dan harus kita ingat, muslimin muslimat sekalian, mendurhakai kedua ibu bapa ini adalah antara dosa yang besar yang akan menyebabkan pelakunya menyesal pada hari akhirat ataupun pada hari kiamat nanti, wal-iyazubillah. Baik, saya sambung bacaan. Allah juga menggantungkan keuntungan seorang hamba
pada keredaan kedua orang tuanya, yang hal itu menjadi bukti yang terbesar atas keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu adalah wanita yang mengandung dan bersusah payah kerananya, melahirkan dan menyusukan serta berjaga demi engkau, agar engkau hidup dan tumbuh serta cerdik dalam kecintaan dan kebahagiaan. Para jamaah sekalian, dalam perenggan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita apa juga yang kita harung atau yang kita jalani sepanjang perjalanan hidup. Sebenarnya ianya bergantung juga keredaan ibu bapa kepada kita. Apa yang kita tempuh sejak zaman kita kanak-kanak, kemudian menjadi remaja, kemudian kita bernikah kahwin, beranak pinak, semua perjalanan itu keberkatannya sebenarnya datang dari ketaatan kita kepada kedua orang tua kita. Maksudnya dia ada pertalian. Pasal apa kita kaya hari ni? Oh, pasal aku hebat. Bukan. Sebenarnya boleh jadi mungkin keberkatan atas kita taat mak ayah kita. Kita jadi sihat panjang usia sampai malam ini 5, 6, 70 tahun. Bukan sebab menjaga pemakanan sangat, tapi barangkali barakah ketaatan kita pada orang tua kita. Ini perkara yang kadang-kadang manusia terlepas pandang. Dia tidak meletakkan adanya orang-orang keliling yang sebenarnya dengan izin Allah mempengaruhi perjalanan hidup mereka. Sebab itu tuan-tuan, para sahabat sekalian, orang yang durhaka pada mak ayah, sebenarnya hidup mereka takkan pernah selesa. Walaupun mereka tu kaya raya ke, orang berpengaruh ke, mereka tu dianggap senang lenang ke, tapi jauh di lubuk hati mereka ada kegusaran yang Allah campak hasil pendurhakaan itu. Na'udzubillah. Sebab itu kita ingatkan banyak kali, kita ada mak bapak, sama ada masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Dalam masa yang sama juga, tuan-tuan, para sahabat sekalian, kita juga menjadi mak bapak kepada anak-anak kita. Jadi benda ni Allah dia boleh buat rotation. Sebab saya pernah sebut satu ketika dulu, lawan mak ayah ni atas dunia dapat balasan. Lawan mak bapak, durhaka mak ayah ni dia tak nanti nak masuk kubur dulu. Di Syah Alam ni dah boleh dapat pembalasan. Macam-macam yang jadi dalam hidup kita serba tak kena. Kadang-kadang bila kita cek balik, muhasabah balik, tengok balik, rupanya disangkut dekat mak ayah kita. Mungkin kita pernah melukakan hati mereka, sebab jiwa orang yang, yalah, kita panggil mak ayah ni, jiwanya tu kadang-kadang sensitif, jiwanya halus. Tambah bila dah berusia ni, jiwanya jadi macam balik pada budak-budak. Dia mudah terasa hati. Macam saya bagi contoh dululah. Kadang-kadang dia minta kita beli nasi goreng Cina, kita tersilap nasi goreng USA, dia tak makan dia. Walaupun pada kita dua-dua nasi lah, dua-dua telan pun kenyang juga. USA pun kenyang, Cina pun kenyang.
Dia nak Cina juga. Sebab dia tak suka Donald Trump, USA tu. Jadi tuan-tuan, itu kadang-kadang sensitifnya sampai ke situ. Kita memikir dua-dua nasi, orang tua ni tak telan aja lah, dua-dua kenyang. Tapi kadang-kadang jiwa dia. Jadi benda-benda macam ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang, yang kita buat tak peduli. Dan banyak sejarah silam yang kita baca akibat ketaatannya kepada kedua ibu bapanya, khususnya ibunya. Hidup seseorang itu menjadi lebih baik, lebih barakah, lebih disusun rapi oleh Allah. Dan banyak juga kita baca sejarah orang yang durhaka ni, perjalanan hidupnya tu tak apa comel. Tak, macam-macam jadi dalam hidup. Kalau kita ambil contoh yang paling dekat dengan kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, antara manusia yang sangat memuliakan kedua ibu bapanya, khususnya ibunya. Sampai dia nak pergi mengaji pun, maknanya nak menuntut ilmu keluar daripada Mekah pun minta izin restu daripada ibunya. Kalau ibunya kata tidak, maka tidaklah, walaupun dalam soal menuntut ilmu. Tapi bila ibunya kata, wahai Syafi'i, pergilah kamu ke Madinah, pergilah mengaji dengan Imam Malik, pengasas mazhab Maliki yang hebat di sana, pergilah. Ibu merestui. Lalu akhirnya dia mengaji dengan Imam Malik dengan doa, iringan doa ibunya. Dan Imam Syafi'i menjadi imam mazhab yang hebat. Bukan itu saja, malah dia melahirkan salah seorang dari mungkin ratusan ribu anak murid yang mengaji dengan Imam Syafi'i. Dia berjaya duplicate, hampir sama macam dia. Bayang, anak murid sama level macam Tok Guru. Imam Syafi'i yang buat. Dia berjaya melahirkan seorang imam mazhab yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Jadi itu hasil keberkatan doa ibunya. Jadi sebab itulah malam ni disebut keuntungan hidup seorang hamba sebenarnya bergantung pada keredaan kedua orang tuanya. Jadi kepada kita yang masih ada ibu ayah yang masih hidup, sering kita pesan, berbaktilah pada mereka selagi mereka masih ada. Buat baiklah kok mana yang kita daya. Selalulah mengunjungi, bertanya khabar, menelefon dan sebagainya lah. Kaedah-kaedah yang kita ada sekarang ini, itu kalau mereka masih hidup. Itu layanan yang kita mesti bagi kepada mereka, melebihi istilah hari ini 5 bintang, lebih pada itu. Tapi seandainya mereka sudah tiada, mak ayah kita pun dah tak ada, macam saya, mak ayah dah tak ada, mertua pun dua-dua dah tak ada. Jadi kita hadiahkan apa yang terbaik buat mereka. Kita baca Quran, hadiahkan pahala pada mereka. Kita sedekah jariah, hadiah niat pahala untuk arwah-arwah mak ayah kita pun boleh. Sebab mereka di sana sudah tidak ada ruang lagi. Tidak ada ruang, tidak ada peluang untuk melakukan apa juga yang namanya kebaikan. Tidak ada ruang. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu tak adalah, ibu-ibu yang dalam live ni adalah, kita ni syukur, wajib bersyukur sampai malam ini kita masih hidup.
Sejak Disember 2019 apabila COVID itu menyerang dunia pada masa itu, sampailah ke muncaknya kerajaan kita buat PKP 18 Mac. Sampailah hari ini PKPP sampai 31 Ogos akan datang. Dia telah meragut ratusan ribu nyawa yang berpunca daripada COVID itu. Yang di kalangan mereka ada adik-beradik kita, saudara mara, kawan-kawan, jiran, anak-anak murid kita, guru kita. Tapi kita alhamdulillah tuan-tuan masih hidup. Kan? Masih hidup. Saya, anak murid saya ada yang kena COVID, ada yang sembuh. Ada yang kena COVID, ada yang meninggal pun ada. Yang sembuh balik ramai, alhamdulillah. Yang meninggal tu ada juga. Yang kita kenal, dia pernah mengaji kuliah dengan kita masa bulan 3 bulan 4 tengah berkecamuk COVID dululah, kan, meninggal dia. Jadi tuan-tuan, kita ni di celah-celah tu hidup sampai malam ini. Walaupun muslimin belakang boleh ke depan kot, ada muslimat. Walaupun di celah-celah ribuan yang mati itu, kita alhamdulillah masih hidup. Dah, ini benda yang kita kena syukuri. Ini benda yang kita kena sentiasa meletakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu untuk mak ayah kita yang sudah meninggal dunia, kita hadiahkanlah apa yang terbaik buat mereka. Sebab peluang untuk mereka, macam mana kita berpeluang atas dunia ni, sudah tidak ada lagi. Tak ada dah. Kita boleh lagi datang surau masjid walaupun berjarak begini tak, boleh lagi lah. Kita boleh lagi baca Quran, boleh lagi sedekah jariah, boleh lagi puasa Arafah walaupun tak pergi haji tahun ni, boleh lagi korban, boleh lagi. Ceritanya masih ada ruang boleh buat. Orang yang dah meninggal dunia tuan-tuan, dia tak ada apa dah. Yang sering saya ulang-ulang sebut banyak kali, antara benda yang selalu disebut oleh para alim ulama, perkara pertama yang akan berlaku kepada orang yang meninggal dunia ialah menyesal. First thing yang jadi pada orang yang mati ialah menyesal. Apatah lagi dia dah nampak malaikat Munkar dan Nakir yang akan menyoal jawabnya di alam barzakh, yang Nabi kata kulitnya hitam legam, matanya biru, tak ada senyum, pasti lebih menyesal pada masa itu. Banyak dah tuan-tuan kita tengok pengajaran, kan, keliling kelalang kita orang mati ni banyak sangat. Hari Jumaat lepas pagi raya, kak ipar saya meninggal dunia, isteri pada Ustaz Alim Nasir. Ada saya masuk Facebook, tuan-tuan pun mungkin ada baca. Jadi dia meninggal tu memang, kalau ikut doktor, memang doktor kata get ready lah. Doktor bagi tahu, dan dengan ilmu kedoktorannya, doktor kata pada abang saya, dia kata Ustaz kena get ready lah. Maknanya bila-bila masa. Sebab ada kuman, dia panggil kuman tanah dia panggil. Jarang orang kena kuman ni. Kuman ni yang selalu kena petani saja, orang yang rajin bercucuk tanam. Sebab kuman ni dia terhasil daripada baja dengan tanah tu sendiri. Jadi 2017 kak ipar saya ni dah kena dah serangan kuman itu. Peha dia bernanah.
Dah operate buang, doktor dah scan semua, tak ada apa-apa. 2020 dia datang balik. Dia macam kanser, tapi bukan kanser, tapi tabiat dia macam kanser. Dia memang payah nak hilang kuman tu. Lalu bila diserang balik baru-baru ini, 2 minggu lepas saya pergi ziarah juga. Sebab bila dengar dah teruk tu, kita pun turun pergi. Bila saya pergi tu, dia masih kenal saya lah. Sembang tu tak berapa sangat, tapi dia tengok tu, dia sebut nama kita, dia kenal. Dia pun tak larat kan. Kita bukan doktor tuan-tuan, saya ni ustaz kan. Bila saya dengar rumah tengok, hati saya kata, kalau kakak ipar saya ni nak meninggal pun pada perkiraan saya yang bukan doktor ni lah, saya kata lambat lagi kot. Itu saya kata, hati kecil saya cakap macam tu. Sebab bila kita tengok reaksi dia macam kuat kan, nampak kuat. Tapi masa itu doktor dah cakap dah, get ready saja, sebab kuman tu boleh serang tempat lain. Jadi bila pagi raya tu pukul 11 macam tu, Ustaz Alim telefon saya, dia kata akak dah tak ada. Saya terkejut lah kan, sebab kita baru jumpa dia last week tu. Rasa macam lambat lagi kan, tapi yalah, masa dah sampai. 55 tahun, yalah 55 tahun, pagi Jumaat, pagi raya, itu rezeki dia lah. Jadi bila alhamdulillah lah, Allah permudahkan semua urusan sampai ke bumi. Cuma saya nak kena ni balik dengan Ustaz Alim. Saya nak minta talqin yang imam tu baca malam tu, sedap dia baca. Dalam gelap tu imam tu baca talqin tu, dia suluh pakai lampu handphone aja lah, sebab gelap kan kat kubur. Tapi sedap kan, kita dengar tu jadi ghalib. Saya dengar, sedap talqin ni. Saya tak pasti itu talqin yang Jabatan Agama Kedah punya ke, ataupun dia reka sendiri ke, saya tak pastilah. Kalau dapat cedok balik tu sedap kan, sebab bahasa dia tu sedap. Bahasa dia sedap. Antara yang saya ingat, dia sebut, bermula saat ini kami telah melepaskan kamu, wahai almarhumah Sepolan bin Sepolan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat itu, kami melepaskan kamu. Kan, maknanya dia dah meninggal, kita lepaskan dia, serah balik pada Allah. Tapi ayat itu sedap. Ayat itu sedap. Saya tak dah nak rakam pula malam tu kan, tak teringat pula. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bila dah meninggal begitu, tak boleh buat apa dah lah kan. Tak boleh buat apa dah. Jadi sebab itu, selagi mak ayah kita masih ada, selagi kedua orang tua kita ke, termasuk mertua kita juga sama level macam mak ayah kita juga, maka Islam ajar berbakti lah, khususnya kepada ibu. Sebab ibulah yang mengandungkan kita, yang dalam Quran sebut wahnan ala wahnin, susah di atas susah kan. Susah mak kita mengandung kita, usung kita 9 bulan ke sana kemari. Orang kata bertaruh nyawa nak beranakkan kita, macam-macam tuan. Tuan-tuan boleh tanyalah mak kita kan, terutama mak. Cuba sembang dengan mak. Kalau mak kita ada, cuba sembang. Tanya kat mak kita, mak jaga saya dulu macam mana mak? Mesti mak kita kata, mujur aku tak lambung, kau masuk dalam lombong je. Kan? Punya susah nak membesarkan anak-anak. Kan? Kalau saya sembang arwah mak saya, itu dia cerita, mak jaga saya macam mana mak? Engkau mujur tak mati je katanya. Mak dah rendam kau dalam besen. Sebab asyik nak menyusu je kan. Saya bongsu tuan. Adik-beradik 13 orang. Mau tak pening kepala orang tua tu kan. Kita merengek je nak menyusu, dia nak buat kuih, dia rendam dalam besen, diam terus. Mujur sempat angkat balik. Tu yang jadi ustaz. Sebab kena rendam tu. Jadi tuan-tuan, bila kita sembang tanya mak ayah kita, takkan ada kata, oh mak dulu besarkan kau senang sangat tak.
Oh, tak ada tuan. Mesti ceritanya seram sejuk kita dengar. Tambah usia tuan-tuan ni kan. Mak kita dengan zaman tu perang Jepun lah apa. Masa itu macam-macam cerita ada. Makan nasi dengan garam saja, macam-macam keluar. Nak menggambarkan susahnya ibu kita membesarkan kita, berjaga malam. Anak demam 2 pagi bangun, mak kena bangun. Ayah tak apa, dia penyabar. Dia sabar je, tak bangun dia. Sebab dia sabar kuat. Kan? Mak lah yang bangun bancuh susu ke apa kan. Ayah dia memang sabar betul. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kok mana pun kalau kita baca dalam hadis pun memang dilebihkan ibu kan. Ibumu baru ayahmu kan. Dia macam tu. Jadi itu yang disebut tadi dalam perenggan yang berkenaan. Maknanya susah payah melahir, menyusu dan sebagainya. Sementara ayah adalah orang yang berjuang demi engkau dan mencari sumber kebahagiaan bagimu serta mendidik dan membawamu ke jalan kebaikan. Oleh kerana itu Allah menyertakan penyebutan mengenai perintah ibadah kepadanya dan mentauhidkannya dengan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Jadi ayah pula, dia cerita dia cari nafkah. Tugas ayah ni mendidik, cari nafkah, siapkan rumah, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dan hebatnya ketaatan kepada kedua ibu bapa ini, kalau kita buka dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya jangan menyembah selain daripada Dia, dan hendaklah kepada kedua orang tuamu kamu melakukan ihsan, kebaikan. Hebatnya mak ayah ni Allah letak setelah arahan sembah dia. Allah kata jangan sembah kecuali Allah dan berbuat baiklah pada kedua orang tua kamu. Maknanya level tu duduk nombor 2. Lepas sembah Allah, ceritanya taat pada mak ayah. Lepas kita mengabdikan diri kepada Allah dan melaksanakan segala perintah arahannya, maka tolong jaga hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita. Sebab itu perintah agama, ini perintah Allah. Dan Allah kata wabil walidaini ihsana, berbuat baik pada kedua-duanya. Dan jika salah seorang di antara keduanya ataupun kedua-duanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Allah pesan bila jaga orang tua, jangan meninggi suara, jangan berbantah-bantah, kecuali arahan yang mak ayah kita bagi itu bercanggah dengan agama, itu cerita lain lah. Tapi kalau arahannya arahan yang baik-baik, Allah kata fala taqul lahumā uffin,
Perkataan Arabnya, spellingnya uffin, alif fa. Uffin, 2 huruf sahaja. Terjemahan Melayu kita sebut ah. Kata ah pun Quran tak bagi. Sebab apa Allah guna perkataan uffin? Jangan kamu berkata kepada keduanya uffin. Sebab ulama tafsir kata itulah perkataan paling ringkas, iaitu 2 huruf yang boleh menggambarkan melawan. Boleh dapat? Kalau ada 1 huruf yang boleh menggambarkan kalimah melawan tu, 1 huruf, Allah akan letak 1 huruf. Tapi sebab 1 huruf ni payah, makna kadang tak ada, kan? Macam kita baca surah Al-Qalam, ayat pertamanya berbunyi nun, 1 huruf. Apa yang nak diterjemahkan nun tu? Nun bahasa Arab, nun Melayu jauh lah, tak apalah itu. Nun Melayu jauh tak? Mana kereta ustaz nun seberang jalan sana, jauh no parking. Nun Arab tak ada apa terjemahan. Jadi Allah guna uffin, itu kalimah membantah yang paling ringkas Allah bagi. Itu pun tak boleh. Nantilah sekejap mak, tu dah banyak perkataan itu. Besoklah, memekak aja orang tua ni. Ada anak-anak cakap gitu tuan? Ada. Saya boleh cerita bab-bab orang tua ni, saya sebenarnya takut sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita jumpa kes-kes yang kita fikir pun orang kata tak masuk akal, tapi jadi tuan-tuan. Satu tempat ni, cerita berapa tahun lepas, saya kuliah maghrib. Habis kuliah maghrib tu kebetulan memang ada makan kat situ, kat surau tu. Bila saya duduk di tempat hidangan tu, mari seorang makcik, saya ingat ujung 60-an kot. Dia datang jumpa saya, dia meluahkan isi hati dia tentang perangai anak-anak. Saya nak cerita pun tak sanggup sebenarnya, sebab mesti tuan-tuan terperanjat. Dia cerita sambil menangis. Yang akhirnya makcik tu ditenangkan oleh geng-geng surau. Dia kata, makcik, boleh tak bagi ustaz makan dulu? Ni kita nak suap tak lepas-lepas lagi. Dia duduk menangis tepi kita pula. Sebab yalah, dia nak meluah tuan. Dia kata, ustaz, anak saya panggil saya babi, ustaz. Minta maaf saya sebut perkataan tu, sebab itu yang dia sebut. Anak saya panggil saya bukan mak, ustaz. Dia panggil saya babi, ustaz. Saya dengar tuan-tuan, menyirap darah ni. Walaupun kita tak kenal pun makcik tu anak dia siapa kan. Jumpa anak dia, mau kita terajang je. Bahasa tu, yang kita pun nak panggil mak ayah pun tak berani dengan perkataan tu, dia boleh panggil mak ayah dia macam tu. Mak dia panggil mak dia dengan perkataan tu. Tak kecil hati tuan. Besok anak dia mati macam mana agak-agak? Kalau mak dia tak ampun dosa dia. Na'udzubillah tuan-tuan. Sebab itu kita perlu dan penting didik anak kita ni elok-elok. Paling tidak saya sebut banyak kali dah, asas-asas agama, at least basic lah, fardu ain, fardu kifayah dia tahu pun cantik. Hari ni kalau anak kita boleh semayang tanpa disuruh, itu pun kemah dah tu. Kalaupun dia boleh semayang dengan dipaksa, itu pun okey lagi lah, kan? Kita membebel, pukul 9 ni pergi semayang isyak cepat, contoh. Itu pun dia bangun pergi, okey lagi. Tapi kalau kita tak suruh, dia bangun siap dah, itu lagi cantik. Berbanding lebih daripada itu tuan. Yang lebih daripada itu tu kita teruk dah, kan? Tak semayang on off suka hati, itu pun masalah ke?
Jadi sebenarnya kita lah yang jadi model dalam rumah kan. Tuan-tuan nampak tak hikmah PKP 3-4 bulan kita duduk dalam rumah itu hari? Itulah hikmah dia. Macam mana kita bina kasih sayang, macam mana kita rasa mahalnya kasih sayang dalam keluarga sebenarnya. Bila kita terkurung dalam rumah 2-3 bulan tak boleh keluar itu hari, baru kita tahu nilai kasih sayang tu macam mana. Baru kita tahu nilai nikmat kebebasan tu macam mana. Nikmat bebas. Azan ke terus ke kena berhenti dah? Kalau ikut SOP kena berhenti dah kan? Tak apalah, saya berhenti dah. Tak kira kan tak boleh kuliah pula. Baik, jadi tuan-tuan, saya berhenti setakat ni dululah, insya-Allah. Contoh menyesal. Baik, contoh menyesal ni begini. Bila dia dah masuk dalam kubur, dia nampak dahsyat dan gerunnya malaikat tu, dan dia dah tahu dah dia nak kena taruh dengan malaikat kejap lagi ni kan. Dia nak kena pukul, dia nak kena seksa. Masa tu baru dia terbayang. Baru dia terbayang tak? Oi, kalau tahu macam ni punya kubur punya ngeri ni. Kalau tahu dulu di dunia aku taklah jadi jahat. Kalau tahu macam ni punya gelap kubur, aku takkan tinggal semayang dulu. Masa tu dia datang penyesalan-penyesalan tu. Tak, itu yang kita tak nak. Sebab itu saya selalu sebut, biar menyesal di dunia, jangan kita menyesal di akhirat. Menyesal di sana besok tak ada apa dah tuan-tuan. Na'udzubillah. Ya, biar sekarang menyesal aku tak semayang. Semayang sekarang. Menyesal aku tak baca Quran, sekejap lagi baca. Macam tu. Jangan dah di sana tak ada apa dah. Buku pun dah tutup, ibadah pun dah tak ada. Soal siasat, sama ada berehat dalam kubur tu dengan nikmat atau berehat dengan azab, itu saja. Na'udzubillah. Ya, itu kena jagalah, insya-Allah. Baik, sebelum saya berhenti, memang nak berhenti dah ni. Dua hajat. Pertama, saya nak raikan dalam live ni, mohon doakan anak menantu kakak saya, ayahnya Azlan bin Jaafar telah dijemput Allah 1/8 yang baru ni lah. Dan kita doakan juga untuk arwah kak ipar saya juga. Kita hadiahkan Fatihah pada kedua-dua mereka, Azlan bin Jaafar dan juga kak ipar saya nama Nuraini binti Bahrin. Mudah-mudahan roh kedua-dua mereka diampunkan Allah, ditempatkan di kalangan hamba-hambanya yang terbaik, dilapangkan perkuburan mereka, diterangkan kubur mereka, dan di akhirat besok dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina al-yawma dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la taliban illa najaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la mazluman illa nasar wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassirtaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.